Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Mani Rajan selaku pensyarah bagi subjek isu semasa dan cabaran masa depan serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Baiklah, dalam video kami pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai pengaruh ketidakstabilan politik terhadap ekonomi di Malaysia. Sebelum kami mengutarakan isi yang bakal dibincangkan sebentar lagi, terlebih dahulu saya ingin menerangkan serba sedikit berkenaan apa yang telah berlaku terhadap politik di negara kita. Hampir setiap negara mengalami krisis politik ekonomi ini, sama ada dalam jangka masa pendek maupun jangka masa yang panjang. Ketidakstabilan politik akan membawa kepada kesan negatif sesebuah negara, sama ada dari segi ekonomi, pasaran saham serta imej negara. Malaysia telah mengalami kemelut politik yang berpanjangan sejak pilihan raya umum yang ke-14 dijalankan pada 9 Mei 2018, di mana parti yang telah mentadbir Malaysia selama lebih 60 tahun tidak mendapat mandat untuk meneruskan pentadbiran. Peralihan kuasa mentadbir negara itu memberi impak yang besar kepada rakyat kerana pelbagai spekulasi yang tidak jelas digembar-gemburkan mengenai kerajaan baharu yang akan memimpin Malaysia. Setelah kerajaan baru mentadbir, terdapat beberapa polisi dan dasar baharu diperkenalkan dan diperbaharui bagi menambah baik sistem pentadbiran yang lebih positif. Setelah 2 tahun, timbul satu isu di mana berlaku pertikaian kuasa pada 21 Februari 2020 akibat penyerahan jawatan Perdana Menteri. Pelbagai konflik dan krisis berlaku antara parti politik yang menyebabkan kebuntuan kerajaan untuk menyelesaikan kemelut politik sehingga semua ahli parlimen diminta untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan jalan penyelesaian bagi masalah tersebut. Setelah beberapa bulan kepimpinan kabinet baharu, perubahan politik tersebut telah mula diterima oleh orang ramai berikutan tindakan pantas kerajaan dalam membendung penularan virus COVID-19. Namun begitu, dalam keadaan pandemik yang sedang melanda dunia, kemelut politik di Malaysia masih berlarutan. Berikutan isu tersebut, ia sedikit sebanyak telah mendorong kerajaan semasa untuk bercadang melaksanakan darurat bagi mengawal ketidakstabilan yang sedang berlaku di negara kita. Namun begitu, cadangan pelaksanaan darurat tidak dapat dilakukan kerana tidak mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Krisis-krisis politik yang telah melanda negara sedikit sebanyak memberi kesan terhadap ekonomi Malaysia, terutamanya mata wang tempatan. Persoalannya, bagaimanakah kemelut politik memberi kesan kepada ekonomi negara? Baiklah, di sebalik krisis politik yang menghentam negara secara bertubi-tubi, Malaysia kehilangan jumlah pelaburan langsung asing yang agak tinggi. Banyak syarikat-syarikat asing yang dahulunya berminat untuk melabur atau telah melabur di Malaysia kini mengalihkan tumpuan mereka ke negara lain dan negara-negara ASEAN yang lain kerana faktor politik yang agak kurang stabil di Malaysia. Oleh kerana itu, kemajuan ekonomi secara signifikan dipengaruhi oleh politik yang stabil.
faktor politik yang tidak stabil menjadikan Malaysia mengalami penurunan ketara pelaburan asing yang dikenali sebagai FDI atau Foreign Direct Investment. Syarikat asing seperti Hyundai yang dahulunya membuka ibu pejabat rantau Asia Pasifik di Malaysia kini telah berpindah ke Indonesia. Toyota juga dilaporkan merancang untuk membuka pelaburan di Indonesia bagi membangunkan EV bermula 2020 sebagai permulaan, membabitkan pengeluaran kenderaan hybrid. Malaysia dilihat ketinggalan dalam menarik pelaburan asing ke negara ini, sedangkan sejumlah $156 bilion Amerika Syarikat daripada pelaburan langsung asing telah dilaburkan ke rantau Asia Tenggara pada tahun 2020. Menurut Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCTAD, ketiga-tiga negara itu telah menerima lebih 80% daripada $156 bilion Amerika Syarikat pelaburan langsung asing bilion dengan hanya 5% atau sekitar 31.7 bilion ringgit sahaja pelaburan langsung asing ke Malaysia. Jumlah ini amat rendah memandangkan Malaysia adalah negara tradisi di rantau Asia Tenggara yang tidak pernah gagal maupun ketinggalan dalam menarik pelaburan langsung asing ke negara ini. Apabila politik di sesebuah negara itu stabil, operasi pentadbiran akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan politik. Seterusnya, melahirkan mutu kerja berkualiti yang pastinya menarik minat pelaburan asing untuk melabur di sesebuah negara terbabit. Para pelabur akan berfikir dengan teliti sebelum menjalankan pelaburan di sesebuah negara dengan melihat dan menilai risiko yang akan dihadapi oleh mereka. Kini, saya serahkan kepada saudara Sharaf untuk mengupas isu ini dengan lebih lanjut berkenaan kesan terhadap ekonomi di Malaysia apabila isu pertukaran kerajaan pada tahun 2020 berlaku. Baiklah, terima kasih kepada Farhana di atas penerangan berkaitan tentang isu pertukaran kerajaan pada tahun 2020. Jadi tiba giliran saya untuk meneruskan pembentangan berkaitan tentang kesan terhadap ekonomi Malaysia apabila isu pertukaran kerajaan pada tahun 2020 berlaku. Jadi kesan yang pertama ialah politik yang tidak stabil akan menyebabkan ekonomi merosot. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ekonomi yang merosot? Ekonomi yang merosot di sini dikatakan apabila pelabur asing berasa bimbang untuk melaburkan dana ke dalam negara Malaysia. Hal ini terjadi kerana pelabur asing bimbang dan gusar sekiranya dana yang dilaburkan tidak membawa atau memberikan hasil dan pulangan yang setimpal kepada mereka. Memanglah syarikat pelabur menginginkan pulangan yang setimpal kerana nilai ataupun nilai pelaburan yang ingin dilakukan memerlukan nilai yang sangat tinggi. Malah terdapat satu akhbar daripada Malaysia kini pada tahun 2020 di mana seorang pakar ekonomi daripada Universiti Putra Malaysia iaitu Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif telah menyatakan bahawa keyakinan pelabur akan merudum sekiranya ketidakpastian polisi berlaku apabila ketidakpastian polisi berlaku semasa isu pertukaran kerajaan terjadi.
ini secara tidak langsung akan mengganggu perancangan awal pelabur, yang ini sekaligus akan mengganggu perancangan awal pelabur sama ada pelabur domestik ataupun luar negara. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, iaitu perdagangan antarabangsa, termasuklah pelaburan luar asing. Impaknya, pengeluaran wang ringgit Malaysia akan menurun akibat daripada kurangnya pelaburan yang dilakukan oleh pelabur-pelabur luar ke dalam negara Malaysia. Jadi yang kedua pula ialah mata wang negara Malaysia jatuh. Seperti yang sedia maklum, kedudukan mata wang sesebuah negara menunjukkan sama ada aktiviti ekonomi negara tersebut rancak ataupun tidak. Pada awalnya, nilai mata wang Malaysia mencapai peningkatan sebanyak 0.139% semasa PRU ke-14 telah dijalankan dan pemimpin telah dipilih. Namun, rakyat berasa tidak puas hati terhadap parti tersebut kerana tidak menunaikan manifesto seperti yang diuar-uarkan, sehingga mendesak untuk membentuk kerajaan yang baru. Semasa pertukaran Perdana Menteri dilakukan, pada ketika itulah mata wang negara telah jatuh sebanyak negatif 0.239% dan terus menurun sehingga negatif 0.475%. Jadi di dalam slide ini telah diletakkan satu gambar, iaitu graf nilai mata wang Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat, terdapat garis hitam menegak, dan garis hitam itulah yang menunjukkan kejatuhan wang Malaysia pada tahun 2020. Seperti yang dapat dilihat di dalam graf tersebut, telah berlaku penurunan nilai mata wang pada tahun 2020. Mata wang negara semakin merudum akibat daripada penukaran pemimpin, kerana penggubalan dasar akan dilakukan bagi menilai kemampuan kewangan negara untuk menjalankan pembangunan negara Malaysia. Sekiranya perubahan yang dilakukan tidak menepati keadaan semasa, ini sekaligus akan menjejaskan sektor ekonomi negara Malaysia dan kejatuhan mata wang akan berlaku. Impaknya negara akan menghadapi masalah di mana barangan import akan menjadi lebih mahal kerana Malaysia terpaksa mengeluarkan nilai ataupun wang ringgit yang lebih banyak kerana harga barangan tersebut semakin mahal disebabkan kejatuhan nilai ringgit. Baiklah, yang seterusnya, yang ketiga, ialah proses pemulihan ekonomi terganggu. Jadi proses pemulihan ekonomi telah dijalankan bagi membaik pulih sektor ekonomi Malaysia yang telah jatuh akibat daripada penularan wabak COVID-19 yang berlaku. Jadi pada tahun 2020, proses pemulihan ekonomi ini telah dijalankan dan ianya telah dijalankan dengan sangat baik. Namun kehangatan isu politik telah bangkit apabila
apabila timbulnya isu pertukaran kerajaan pada 1 Mac 2020. Perkara ini sememangnya mendatangkan keburukan kepada kestabilan ekonomi negara kerana pembentukan kerajaan yang baharu akan mengubah haluan ekonomi negara. Hal ini dikatakan demikian kerana polisi ekonomi dan perdagangan terpaksa diubah semula mengikut kesesuaian pemimpin yang dipilih pada ketika itu. Akibatnya haluan ekonomi negara terjejas kesan daripada penukaran polisi secara mengejut oleh kerajaan yang baharu. Jadi, pertukaran kerajaan sememangnya akan mendatangkan keburukan kepada proses pemulihan ekonomi pada tahun 2020, di mana polisi perdagangan dan dasar-dasar perdagangan terpaksa diubah semula mengikut kesesuaian pemimpin pada ketika itu. Jadi kita perlulah mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini supaya sektor ekonomi dapat dijalankan semula seperti biasa. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya akan serahkan kepada Nurin untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih diucapkan kepada Syaraf di atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang langkah untuk menangani ataupun mengatasi isu ekonomi apabila masalah pertukaran kerajaan pada tahun 2020 berlaku. Langkah pertama yang boleh diambil ataupun dilakukan ialah dengan menyekat perbuatan wakil rakyat daripada melompat parti. Di mana perbuatan melompat parti ini dia akan mengganggu kestabilan politik dan ekonomi negara, meskipun perbuatan lompat parti ini dia dibenarkan oleh undang-undang dan tidak bercanggah dengan prinsip kebebasan di bawah amalan demokrasi berperwakilan. Namun, perbuatan lompat parti ini tetap akan menjejaskan kestabilan politik negara dan membangkitkan pemerintahan sesebuah kerajaan. Jadi, berdasarkan pendapat seseorang iaitu Leon 2020 melalui akhbar berita awal ni, beliau menyatakan bahawa 50% daripada rakyat Malaysia percaya bahawa pelaksanaan dasar anti lompat parti ni dapat mengelakkan krisis politik daripada berlaku. Oleh itu, langkah yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan ataupun pihak SPR khususnya ialah dengan membuat pindaan dan tambahan kepada Undang-Undang Pilihan Raya yang sedia ada, iaitu Peraturan-Peraturan Perjalanan Pilihan Raya 1998. Jadi, di mana pindaan tersebut perlu dibuat adalah untuk memasukkan satu peraturan baharu bagi menetapkan bahawa mana-mana wakil rakyat yang lompat parti di mana dia mengisytiharkan keluar daripada parti asal yang dia bertanda dalam pilihan raya, maka statusnya akan bertukar menjadi ahli bebas sama ada di peringkat DUN maupun dalam Dewan Rakyat. Dan wakil rakyat tersebut tidak lagi boleh mewakili kawasan yang mana dia dicalonkan oleh parti asalnya. Jadi, antara kepentingan melakukan pindaan tersebut ialah pindaan tersebut dapat menyebabkan tindakan wakil rakyat yang melompat parti tidak akan menjejaskan kedudukan kerajaan yang memerintah. Sekaligus dapat meredakan kerana wakil rakyat yang suka bertukar parti untuk memberi sokongan kepada parti lawan dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan. Seterusnya, melalui penambahan peraturan pindaan ini juga, tindakan melompat parti oleh wakil rakyat yang mengalihkan sokongan kepada parti lawan tidak akan memberi apa-apa keuntungan kepada parti lawan untuk menambah bilangan majoriti bagi menjatuhkan kerajaan. Jadi, langkah ini dia telah dikemukakan oleh Datuk Seri Wan Ahmad Wan Omar, iaitu mantan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, berdasarkan kemelut politik yang berlaku di Sabah menyebabkan parti perlu dibubarkan untuk menyerahkan kembali kuasa kepada rakyat Sabah. Di mana rakyat Sabah berkuasa untuk menentukan sebuah kerajaan yang baru. Di mana pada tahun ini, pada tahun kemelut Sabah ini, pada tahun 2020, rakyat
pilihan raya di Sabah perlu diadakan semula di atas sebab pembubaran parti. Jadi dengan adanya pilihan raya yang baru, dia akan menggunakan satu kos yang tinggi untuk persiapan pilihan raya itu sendiri. Jadi di sini terbukti bahawa kemulut politik ataupun isu melompat parti ini sedikit sebanyak akan menjejaskan ekonomi negara. Seterusnya, langkah yang kedua ialah memilih pemimpin negara yang berkelayakan. Di mana pemimpin yang benar-benar memimpin adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan bererti bagi sesebuah komuniti, organisasi maupun lembaga. Jadi, pelantikan pemimpin yang berkelayakan dapat memberikan buah fikiran yang bermanfaat agar dapat memajukan institusi pentadbiran negara. Oleh itu, seseorang pemimpin yang dilantik hendaklah memiliki ciri-ciri yang layak dan sesuai untuk dijadikan pemimpin. Pengaruh pemimpin yang baik itu sendiri menyebabkan pelabur luar tertarik untuk melabur di Malaysia kerana pengaruh pemimpin itu dapat membuka mata pelabur luar untuk bekerjasama dan menjalinkan hubungan dengan Malaysia. Jadi, kesannya hubungan baik tersebut membantu menstabilkan dan meningkatkan ekonomi negara kerana mereka yakin dengan melabur dalam Malaysia, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan mata wang negara serta mengukuhkan pertumbuhan ekonomi negara. Bagi mengatasi isu kenaikan harga barang dan juga prestasi ringgit yang semakin buruk. Jadi, langkah seterusnya ialah dengan mewujudkan kesepakatan atau kerjasama antara pemimpin. Kemulut politik yang berpanjangan berupaya untuk menjejaskan ekonomi negara dan juga ekonomi negara ini akan cenderung untuk semakin merosot pada masa akan datang. Oleh itu, satu bentuk kesepakatan atau persetujuan antara kumpulan politik yang berbeza di antara pemimpin itu sendiri mengenai sesuatu isu atau perkara yang dibahaskan adalah dengan tujuan untuk kebajikan rakyat dan juga menjaga kedaulatan negara. Kerana dengan adanya kerjasama antara pemimpin, dia akan meyakinkan pelabur luar untuk melabur ataupun menjalinkan hubungan yang baik dengan Malaysia. Kerana pelabur luar ni dia akan menyelidik semula prestasi ekonomi Malaysia ataupun pentadbiran Malaysia itu sendiri bagi membuat satu pelaburan jangka panjang. Jadi, dengan jika berlaku krisis politik yang berlanjutan di Malaysia, ianya akan menyebabkan pelabur akan meragui pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Pada masa yang sama, negara-negara lain juga sudah mula mengorak langkah untuk menerokai industri dan juga teknologi baru untuk menjadi negara yang berdaya saing dan juga pencorak ekonomi dunia. Oleh itu, pemimpin-pemimpin negara perlulah bekerjasama untuk memajukan pentadbiran negara agar dapat meyakinkan pelabur-pelabur luar untuk melabur di Malaysia. Hal ini kerana ekonomi negara yang tidak kukuh akan menyebabkan pelabur luar mula meragui pendirian ekonomi Malaysia itu sendiri. Bagi merumuskan isu yang telah dikemukakan oleh kumpulan kami, dapat disimpulkan bahawa ketidakstabilan politik dalam sesebuah negara sedikit sebanyak memberi kesan kepada mata wang tempatan. Bagi pengukuhan ekonomi, kerajaan perlulah menetapkan dasar fizikal dan juga dasar ekonomi secara telus, terutamanya dalam keadaan politik yang tidak stabil, kerana ia akan membantutkan pemulihan kewangan negara. Belanjawan tahunan perlulah dibuat seiring dengan keperluan dan pembangunan negara bagi mengelakkan defisit. Hal ini kerana ekonomi negara yang goyah akan menjejaskan keyakinan pelabur luar negara untuk melabur ke negara kita. Seterusnya, kerajaan perlulah mengelakkan sebarang persengketaan di dalam politik kerana krisis politik akan memberi kesan kepada ekonomi negara dan juga mata wang negara itu sendiri. Baiklah, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.